By the way, nampak tak aku punya screen tadi? Nampak. Yang STA tu nampak kan? Tak ada. Tak ada. Aku yang terpandang. Ni nampak tak? Yang soalan ni. Nampak. Semua nampak Nampak. Okay. Siapa tu suara macam bangun tidur? Nampak. Semua boleh je buka mic kalau nak jawab ke apa. Sebab ni tak ada madam pun kan? Right. Dengar ke tu? Okay. Macam ni kita buat sorang-sorang jawab. Korang mesti ada jawapan juga kan? Ada. Okay. Start soalan nombor 1. Kita bincang dulu antara kita. Lepas tu nanti kalau madam masuk, kita tanya madam. Betul ke tak? Baik. Okay. Jawapan. Okay. Soalan nombor 1. Using your own words, what do you understand by statistic? Siapa nak jawab seorang? Aku Syah. pilih nama. Aku pilih nama. Syah jawab. Buka mic. Yang lain boleh tutup dulu. Jawapan aku macam jawapan dekat nota je pun. Apa jawapan je tak apalah. Cakap je. So Sama. nanti yang lain boleh check dengan diorang punya sendiri. Statistic. Method of collecting, organizing, summarizing, presenting, analyzing and interpreting data is a convenient and informative way in apa benda aku tulis ni? Okay, lagi sekali. Method of collecting, organizing, summarizing, presenting, analyzing and interpreting data in a convenient and informative way to assist in making more effective decision. Yang lain sama tak jawapan dengan Syah? Buka mic Sama. please. Sama. Sama. Okay. So kat sini aku tulis refer. Sekejap ya. Oh, kelas lain. So aku tulis kat sini refer notes ya. Baik, Mami. Okay, soalan nombor 2. Okay, aku tak baca lah. Korang pun nampak kan soalan tu? Yes. 2A, Aina apa jawapan dia? What is the population of interest? There is a primary school. Ayah? Apa jawapan tadi? Tak dengar sangat suara. 15,000 students in primary school. Alright, yang lain sama tak? Apa tadi kau bilang? Jawapan dia 50,000 students in primary school. Sama. Okay. Aku tulis 50,000 lah, so korang tahulah apa ayat dia. Okay, B. Hana, what is the sample? Uh, 2,000 students. Alright, yang lain sama tak? Sama. Kalau ada yang lain boleh bagi tahu. So kita boleh bincang. Afi ada? Afi cuba jawab 2C. What is the sampling frame? Afi tak ada tu. Oh, dia tak ada ke? Tak ada. Tak ada apa nama dia. Kan aku yang tak nampak. Tak ada. Macam ni, Aiman, what is the sampling frame? List of all 15,000 students.
Alright. Sama-sama. Yang lain jawab yang tu juga ke ada jawapan lain? Dia lagi sekali. List of all 15 students. Oh. Sama-sama. Sama-sama boleh je kot jawab list of all students in primary school pun boleh juga. Kalau ada tambah 50,000 pun rasanya tak ada masalah sebab 15,000 tu pun population juga kan. So boleh je. So yang lain sama ya? Sama lah. Kalau ada yang tak faham boleh je tanya. Afi baru masuk. Hai Afi. Hajar nak tanya, Ya, boleh. apa beza yang population tu dengan sampling frame ni? Tak faham lah. Macam kalau yang population tu kan dia 15 students kan. So macam okay, itu adalah 15 students. Kalau yang sampling frame ni pula dia macam a complete list of elements of population tu. So sebenarnya dia punya nak jawab dia just tambah list of all tu je. Maksudnya dia ada satu list untuk semua population tu. Rasanya macam tu. Tapi hari tu madam macam tak jelaskan. Nanti kalau madam masuk kita minta madam jelaskan sampling frame tu macam mana. Okay, thank you. Tapi cara jawab dia memang ambil daripada population tu cuma tambah depan dia list of all. Macam tu. Sekejap Oh madam. Hello madam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam madam. Waalaikumsalam. Boleh dengar suara saya? Boleh Boleh. madam. Boleh madam. Assalamualaikum. Cuba you cakap, saya tak apa dengar ni ha. Ajar. Madam, ya saya. Madam dengar tak? Jap. Saya tukar yang ni tak berapa ni ya. Jap. Okey. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Boleh dengar ya? Boleh? Boleh madam. Madam dengar tak suara? Macam tak berapa clear. Oh, iya ke? Cuba seorang cakap juga. Cuba Syah cakap. Madam dengar tak? Madam dengar tak suara saya? Mana madam? Oh, madam keluar balik ke? Tak tahu. Ni ada nama madam. Sementara madam selesaikan. Dengar. Boleh dengar? Boleh. Madam You dengar dengar tak? suara saya clear tak? Clear? Clear sangat. Clear. Tapi saya tak berapa dengar suara you all ni. Masalah sungguh tak apalah, tak apa. You cakap je lah. Saya cuba ndap dengar. Okey. Cakap je. Tapi madam nampak kan tulisan dekat skrin tu? Boleh nampak. Boleh Okey. sekejap. Boleh nampak. You baca je lah ya. Sekarang dah sampai soalan mana? Dah nak masuk 3, soalan nombor 3. Okey. Tak ada masalah setakat ni?
Buat masa sekarang tak ada. Cuma ada yang tanya apa beza population dengan sampling frame. Population tu elemen dia, siapa mereka contohnya student. Tapi sampling frame tu list, senarai tu. Kita kena ada senarai nama pelajar. Contohnya daripada kalau ada 1,700 pelajar, maksudnya you kena ada senarai tu daripada nombor 1 sampai 1,700 tu siapa. Itu sampling frame list. Faham tak? Faham. Okay, ni dah faham. Dia Faham, madam. dia kalau population tu elemen dia siapa mereka itu. Kalau sampling frame dia list, dia senarai. Faham? Faham. Gitu. Okay, saya boleh sambung ya? Ya, sila. Okay. Nombor 3A, kita orang panggil nama seorang-seorang jawab, tak pakai madam. 3A, cuba Arisa jawab. Apa jawapan Arisa? A salesman plot his daily sales data and observe that the Sebab kelas semalam dengan Regina tu okey je. Kelas yang ni tak dengar ni. Hajar. Ya. Ya. Sekejap. Dengar sekejap. Sila. Cakap. Okay. A salesman plot. You dengar suara saya? Dengar je. Okey. Dah saya dah dengar. Okay. Alhamdulillah. A salesman plot his daily sales data and observe that the sales are increasing. So jawapannya Jawapannya apa? descriptive statistics. Okey, sebab apa descriptive statistics? Sebab dia punya ayat kat situ ada plot his daily sales data. Sebab maksudnya kalau involve only graph lah kan? ya betul. Graph sahaja, setakat graph sahaja. Okay, next. Second. Okay, an engineer detects 2% defective parts after inspecting a sample of 50 parts from one production line. From this finding, he will then decide if the production should continue or not. So your answer? Inferential. Ya, betul. Inferential You buat inference. Buat inference ataupun buat prediction macam tu. Alright. Okay, tak apa. Nanti bila sampai ke topiknya saya akan sentuh lagi lah benda ni bila kita masuk topik regression. Okay? Okay. Teruskan. Okay, number 4. Compare the advantages and disadvantages of primary and secondary data. Yang ni tinggal je kan, boleh baca sendiri tak? Boleh ambil daripada nota kan? Betul. Kita dah bincang juga sikit kan masa dalam kuliah. Betul tak? Betul. Rasanya you cari yang bermasalah aja. Ataupun yang mana tak apalah, teruskan. Okay. Number 5, list any 3 organizations in Malaysia that can supply secondary data. Give the details of kalau saya punya jawapan number 1, Ministry of Transport Malaysia. Yang lebih kepada data ni sepatutnya apa? Pernah dengar apa nama tu, ya Allah, Jabatan Statistik Negara, apa benda ke nama dia, masya-Allah. Ministry of, saya semalam ada search, ada nama statistik tu. Tak semestinya. Tak apalah, you boleh jawab je apa-apa yang sesuai sebenarnya. Hajar? Ya, saya. Boleh dengar dah? Alhamdulillah. Boleh. Okey. Ya, teruskan. Yang list any 3 organizations ni apa jawapan dia Menda? Sebab rasanya saya mungkin semua tak macam tak betul-betul untuk statistik kot. Yang ni? Yang 3 organisasi tu.
Oh, kejap. Okay. You pergi ke soalan boleh? Ya. Apa benda, madam? You pergi ke soalan lain dulu, Hajar? Okay, boleh. Ya. Okay. Number 6. Ya. State if the following variables are qualitative or quantitative data. A, education level. Jadi dia qualitative data. Quantitative. Madam dengar tak? Hello. Hello pula dah. Ajar, yang tadi Ya. satunya Jabatan Perangkaan Negara. Jabatan Perangkaan. Pernah dengar Jabatan Perangkaan? Tak. Yang pasal data tadi tu. Google lah ya, Jabatan Perangkaan Negara. Ya? Jabatan apa madam tadi? Jabatan Perangkaan. perangkaan. Nanti you Google lah, tak apalah. Google je Okay. yang tu sendiri. Okay, next. Sekejap ya. Ya. Okay, number E, education level is qualitative data, betul kan madam? Education level, ya, dia minta qualitative or quantitative je kan. Jadi quantitative tu nanti you kena state lah sama ada dia discrete atau continuous. Okay. Oh, okay. Yalah. E, qualifications of candidates for a particular job. Jawapan saya qualitative data. Ya. Orang yang lain buat tak? Ajar, you pastikan. Buat madam. Buat, madam. Tak boleh je madam, suruh dia orang jawab juga. Panggil nama ke apa. Okay. Ya. Madam, saya tak berapa dengar sangat suara madam. Tak dengar ya? Tiba-tiba tak boleh dengar sangat. Suara madam hilang. Hilang pula. Aduh. Sekejap dia. Okay. Okay, boleh dengar tak? Okay, ni dah dengar. Dah dengar tak? Okay. Ya. C, annual profit of company ABC Syndrome Berhad. Jadi, ya. Quantitative. Quantitative apa? Quantitative. Kenapa Hajar kena petik nama sahabat lah. Boleh. Madam, tapi kalau walaupun kena tulis quantitative memang kena tulis sama ada continuous atau discrete Sebab quantitative tu ada dua. Oh. Untuk dapat full mark akan pulang ikut dengan gelang. Kalau annual profit discrete lah madam kan? Sebab apa? Discrete. Quantitative data yang discrete punya. Apa? Discrete yang C tu. Betul tak? Sebab annual profit. Sebab kan saya sebut sebelum ni yang involve duit-duit ni kan you boleh kira, you boleh kira 1 sen, 2 sen kan. Jadi yang macam tu falls into category of discrete. Jadi ingat kita punya reason. Kalau duit-duit ni discrete. Macam ni ke cara jawab dia? Ke lain? Discrete quantitative variable. Discrete quantitative variable. Okay. D, cuba tadi kan Arisa kan, cuba Arisa jawab. D tu apa?
Mana Alisa? Arisa ada Arisa. Hello. Arisa ada. Orang lain. Syakir. Quantitative data. Quantitative macam yang tadi yang macam soalan C tu. Kan dia quantitative kan. Dia kena bagi tahu sama ada discrete ataupun continuous. Discrete. Discrete. Buat apa? Syakir je? Buat apa Syakir? Sebab you boleh bilang kan? Betul. 2, 3, 4. Okay, next. Okay, number 7. State if the following quantitative variables are discrete or continuous. A, cuba Suhafiza jawab. A tu apa? Waiting time. Continuous. Okay, waiting time at a clinic. Continuous. Betul ke madam? Sebab apa? Sebab masa kan? You boleh bilang tu masa. Tak kan? Masa sentiasa berjalan. Betul tak? Dia tak ada satu saat, 2 saat macam tu. Sentiasa berjalan. Betul tak? Dia Betul. continuous. B, number of UiTM graduates. Cuba Hakimah jawab. Discrete. Madam, betul tak discrete? Jangan tanya saya. Dia Ya rasa ke? betul. Betul tak? Saya rasa betul sebab boleh dibilang. Ya. Macam tu je. Tanya saya. Saya akan stop jam bila salah je. Okay, faham. Okay, C, liters of bottle syrup. Afifah, cuba jawab. Kena bersedia ni. 7C kan? Ya. C, ya betul. 7C, 7C. Yang liters of bottle syrup. Apa jawapan Afifah? Continuous. Kenapa continuous? Afifah, kenapa continuous? Sebab dia tak ada bilang kan. Ya, betul. Tak ada bilang tu. Afifah lain kali kena jawab ya. Dia tak ada bilang. Maknanya liga dia tu continuous. Dia tak adalah kata 1 liter, 2 liter. In between tu pun ada value-nya. Value. Faham. 7D, distance travel. Cuba Aisyah Jamaluddin jawab. Sebab Dana ada 2 Aisyah. Aisyah Jamaluddin. Aisyah ada. Tak boleh macam ni. Apa nama? Fazan dia kena laju sikit. Maknanya semua orang dah jawab ni. Pasti je jawapan tu. Kan? Betul tak? Betul. Okay, inilah Fatin Nur Zahira. Cuba jawab D. Continuous. Continuous, kenapa continuous? Sebab tak boleh bilang. Okay. Tak boleh bilang. Orang kena cerita deh. Tak boleh. Okay, 8. Explain briefly the following methods of data collection. A, face-to-face interview. Farah, cuba jawab. A. The teacher asks question from a prepared questionnaire to the respondent face to face. Alright. Dalam ni, kalau nak tengok jawapan boleh tengok notes.
Okay. 8B, poster question A. Iman, cuba jawab. Iman. Iman ada tak dalam ni? Insyirah. Insyirah, cuba jawab 8C. 8C. Baca je kan. Boleh dengar suara, betul tak? Dan Hajar kan? 8B. Ya madam? Cuba baca je nak dengar suara. Kan? Kan? Lepas tu satu lagi, tahulah benda tu ada dalam nota. Betul tak? Betul. Tok tak tahu, tak pasti ada tak jawapan ni kat mana jawapan dalam nota ni ha. Kan? Okey, teruskan. Okay, 8B apa jawapan dia? Question Ni dia jawab dia tengah cakap pun jawab. Sekelah. Bukan. Dia tak kena Madam kan tadi kan. Okey betul. Ya. Siapa buka mic tu? Jawapan Siapa nak jawab sila buka mic. Yang lain tu siapa jawab 8B tadi? Sila jawab apa tu poster question A. A questionnaire is sent or mailed to each respondent with a stamp address envelope. Okey, rasanya kalau dalam nota nama dia lain kan? Dalam nota apa nama dia? Mailing. Okey, betul. Okey, 8C. Tadi siapa jawab? Ah, 8C Nairdina. Interviewer made a phone call asking questions from a prepared questionnaire. So dia melalui call lah kan? Uh-huh. Alright. So continue dengan number 9. Number 9 ni siapa yang dah jawab? Saya tak buat nombor 9. Siapa yang sebab rasa macam hari tu macam ramai kata nombor 9 tak boleh jawab kan. Cuba kok ada sesiapa dah jawab, cuba share jawapan. Tak apa kalau salah pun tak apa. Try. Soalan 9 tu. Give some example of studies that can be conducted in Malaysia which requires the use of telephone to gather information. Siapa nak tulis? Use telephone to gather information. Dah kalau dia buat yang berkaitan dengan telefon kan. Telefon servis. Betul tak? Madam, tak dengar sangat suara. Tak dengar pula. Dia macam tadi je lah, tiba-tiba dia jadi macam slow. Itulah. Okey. Jadi ini dah. Yang ni saya beri guideline je lah. Yang ni bila you nak beri contoh, mestilah contoh itu berkaitan dengan phone subscriber lah. Maksudnya yang menggunakan telefon lah. Misalnya you nak tahu survey pasal satisfaction on telefon yang berkaitan dengan telefon lah. Satisfaction. Madam, tak dengar pula. Aduh. Okey, ini dah dengar. Ada? Dah. Tadi slow, lepas tu ni dah okey balik. Okey. Aduh. Macam satisfaction of new system, new software. Boleh ke? Kan telefon kan dia macam ada banyak software.
dia kena upgrade lah. Maksudnya yang berkaitan, maknanya yang berkaitan dengan penggunaan telefon lah. Tak kira lah apa-apa pun. Macam tu. Kalau tak dalam apalah. kalau dalam exam ada ke madam soalan macam ni? Wallahu a'lam. Tidak. Terpulang lah kan. Jadi kadang-kadang dia ada juga lah soalan untuk menguji sikit tu. Tapi you jangan buang masa banyak sangat untuk soalan-soalan macam ni. Macam tu lah. Okay. Tu dia lah. Okay. Alright. Teruskan. Okay. Number 10. List advantages and disadvantages of face-to-face interview. Rasanya yang ni tengok nota pun boleh jawab kot. Ya betul. Yang tengok nota, tapi itulah kalau boleh mungkin you boleh share jawapan kat kelas masing-masing lah, tulis kan. Macam tu lah Okay. Kalau kita nak pergi kepada yang kuliah hari ni tu. Cepat lagi yang ni Okay. 11. State the incentives that you think might attract the respondents to answer mail questionnaire. Yang ni siapa dah jawab, sebab saya pun tak jawab. Saya tak tahu nak jawab apa. Ini ni contohnya kan, kalau kita post questionnaire tu, kita macam mana kita nak galakkan dia post balik jawapan tu ke kita. Macam tu lah. Contohnya you bagi sampul surat berstamp, kemudian you bagilah apa-apa, ada kupon ke apa ke untuk siapa-siapa yang reply. Macam tu lah. Boleh bagi apa-apa, tak ada betul dan salah. Boleh je lah. Tak ada betul salah ni. Boleh. Macam tu lah. Alright. Boleh. Boleh. Macam boleh bagi jawapan apa saja. Paling common pun you bagi sampul surat berstamp. Itu paling common. Boleh. Number 12. Mara wishes to conduct a survey on their sponsored students who are currently in overseas. The objective of the study is to obtain information regarding the social problems faced by their students. A. State the most suitable method of data collection for the above survey. Khairunisa jawab boleh? Siapa nak jawab? Khairunisa ada dalam ni. Siapa lah jawab ni? Kalau macam Lia ada. Najla lah. Najla jawab 12A. Sudah. Jawab je lah siapa-siapa. Siapa yang nak jawab boleh je buka mic. Parah ni. Saya jawab sample survey. Siapa ni? Syah. Okey, Syah. Sila Syah. 12A. Saya jawab sample survey. Sudah. Soalan dia tadi apa? Most suitable method. Method of data collection. Cuba sebut method of data collection. Haru sungguh hampa semua ni. Apa dia methods of data collection? Parah. Kalau internet survey, madam? Maksud saya lah. Email. Survey. Cuba sebut dulu semua methods of data collection. Personal interview. Telefon interview semua-semua tu kan? Interview, mailing. Ini jawab sampel survey pula. Kan nampak tak tu? La ilaha illallah. Menuju ke laut dalam. Mailing boleh ke madam? Ya? Mailing. Apa? Mailing? Kenapa nak mailing? Okay. Salah. Bukan, saya tak kata salah. Apa? Mailing maksudnya apa? Hantar surat. Post. You nak post ke you rasa? Keluar negara. Like emailing. Paling senang? Internet survey lah kot, Internet madam. survey.
nak survey lah kan. You rasa student tu akan respon tak? InsyaAllah. InsyaAllah. Dia akan respon tak? Saya rasa respon je. Sebab? Sebab Sebab mudah. mudah. Sebab Dan senang. tak Allah. Senang tu satu. Sebab paling utama ialah sebab mereka itu sponsored student. Betul tak? Betul. Mara kata kalau kau tak respon, aku cut lah. Tak boleh dapat. Kan? Itu je. Jadi kita kena fikir cara yang memang student akan respon dan paling murah, paling senang. Macam tu lah. Faham. Ini yang paling tepat jawapannya ialah internet survey lah. Terpulang pakai Google Form ke apa ke, terpulang lah. Betul tak? Internet survey. Kalau you jawab yang lain tu, macam tu lah. Okay, next. Okay, B. State clearly the reasons for choosing the method. Hakimah cuba jawab. Ataupun sesiapa. Saya dah sebut, cuma dalam ayat kan bagi betul. Madam, kalau saya jawab, it is less costly and required less time. It also can be used for the long distance respondents. Kena sebut jugalah. Kena sebut jugalah tambahan lagi. Itu ialah sponsored student yang mesti jawab punya lah. Itu fakta yang paling penting kena sebut. They are sponsored students. They need to respond. Kena sebut macam tu lah. Tak apalah. Okay, next. Teruskan. Okay. 12C. What is the variable of interest? Siapa? Variable of interest. Mana nak dapat variable of interest ni? Question. Daripada mana you nak identify from this statement? So you identify the variable of interest. Ini you kena tengok objektif. Apa objektif kat sini? Obtain information regarding the social problem. Bila sebut objektif, dia kena mula daripada perkataan to. Apa objektif dia? To obtain Information regarding the social problem. Regarding social problem faced by students. Tu kan. So apa objektif dia? Apa dia punya variable of interest dia? social problems faced by the students. Yes, very good. Social problem faced by student. Itu ialah dia punya variable of interest. Alright. 12D. Design suitable question for the variable and then state the type of the variable and its scale of measurement. Soalannya ni kat sini macam mana you kena tulis apa variable ataupun soalan you tu dalam question ni. Ada example, ada jawapan, sample of answers. Yang di variable tadi yang social problems. Itulah social problem faced by student itu variable dia kan. Kenalah bagi dengan dia pilihan jawapannya. Itu je. Contoh apa yang you buat. Oh, maksudnya kena ada soalan, kena ada pilihan jawapannya. Masya-Allah. Kan? Itu variable dengan measurement dia. Kemudian apa jawapan you all?
Variable dia. Variable dia tadi. Social problems faced by the students. Kemudian measurement dia, pilihan jawapan dia. Pilihan jawapan dia saya Bolehlah tulis kat situ lah. Okey, apa pilihan jawapannya? Social problem faced by student. Pilihan jawapan? Apa? Sekejap. Kalau social problems kalau yang ni tak boleh ke madam, yang jenis yang fill in the blanks tu, ke memang ada kena pilih? Kena tulis lah dia punya tu. Pilihan jawapan. Apa Contoh dia tak boleh berkomunikasi dalam banyak bahasa. Macam tu lah. Fikir dulu. Kalau bully pun Boleh share jawapan dekat Telegram. Kalau tak boleh nak fikir lagi sekarang. Kamu boleh fikir. Apa social problem? Pilihan yang pertama contohnya? Can communicate. Communication. Yang itulah communication. Communication problems. Communication problem. Lagi? bully problem. Apa? Bullies. Bully ya. Macam tu saya nak tengok contoh je kan. Macam tu lah. Lepas tu madam yang dia kata state the type of the variable tu. What is the type of the variable? Qualitative. Qualitative kan? Sebab pilihan jawapan dia. Non-numeric. Non-numeric. Not in terms of number. Kan? Scale of measurement. Level of measurement. Kalau scale of measurement. Sudah. Apa level of measurement yang kita belajar? Ni belajar tak boleh nak apply ni. Cuba sebut apa yang kita dah belajar. Level of measurement. Nominal. Ordinal. Interval. Yang ni ordinal pun boleh rasanya. Ordinal. Interval. Interval, la ilaha illallah. Masya Allah. Apa jawapannya kelas? Nominal. Kenapa nominal madam? Sebab kan social problem kan boleh jadi banyak. La ilaha illallah. Bila masa pula nominal kena sikit? Nominal ni contoh dia macam saya bagi gender. Apa lagi? Boleh Fraction variable. Macam kan? Yang pilihan jawapan tu kalau kita letak nombor tu tak ada order, tak ada makna apa-apa pun. Contoh faculty, faham tak? Race, faham tak? Faham? Macam tu Faham? Okay. Contohnya dia ada communication problem, bully problem contohnya kan. So dia tak ada, kalau you tak nombor 1, nombor 2, tak kisah, you boleh terbalik-terbalikkan dia. Faham? Faham. Mana nombor 2 suka hati lah. Macam tu kan. Tapi kalau ordinal you kena ada order. Okay? Number. Tak apa nantilah. Next. Okay. 13. Distinguish between census and sample survey. Sampling. Yang ni ada dalam nota. Okay, next. Why sampling is preferred compared to census? Ini dalam nota kan?
Maknanya dia boleh tengok advantage kan. Betul. Ni kita baca dalam nota Next. Ya. 15. State if the following is true or false. A sample is a collection of individuals about which we wish to make inference. True. True. Saya jawab true. True. Sudah. Biasa kalau kita nak buat inference yang kita nak buat tu involve population or sample? Sample. Sample ke? Salah. Biasanya kita nak buat inference kat population tapi kita gunakan data dari faham. kan. Kita nak infer population kan. Salah. Betul ke salah ni? A sample is a collection of individuals. False. Rasanya false. False. Kalau yang we wish to make inference tu, meaning that population tu lah kan, madam? Ya. Okay. B. Sampling units are overlapping elements in the population. Apa maksud overlapping elements tu, madam? Ini perkataan ni ada sedikit keraguan ni. Kadang itulah. Kadang bila you tengok soalan ni copy paste dari past question ni. Ni pada saya tak berapa nak clear dia punya term yang digunakan kat sini. Jadi dia punya jawapan pun tak pastilah true or false. Ke macam ni? Kalau saya lagi perlu di-tune soalan ini Apalah you abaikanlah soalan ni teruskan kepada soalan lain. C. A sample is a group of sampling units chosen from the sampling frame. Saya jawab true. True, betul lah. Kita tak belajar lagi pun yang ni, tak apalah, nanti lepas ni kita belajar. Okay, and then D. A sampling frame is a list of sampling units. True or false? False. Sebab? Sampling frame adalah a full list. Lepas tu sampling units tu kalau sampling units dia macam dalam population dia satu kan, madam, dalam population tu. Sampling units tu maksud dia. Betul. Sampling unit maksudnya unit dalam sampel tu lah. Setiap sampling unit itu ialah setiap unit dalam sampel tu. Every element in the sample. Kan? So maksudnya dia patutnya a list of population ke, madam? Ya. Saya jawab false. Ya, false lah. Maksudnya yang betulnya ialah population unit sepatutnya kan? Bukan sampling unit, sepatutnya population units kan? List of population units ataupun population elements. Units kat sini samalah dengan elements. Okay, next. Dah sampai 15, madam. Dah sampai 15. So kita boleh sambung kuliah ya. Kita habis lambat sikit lagi ya. Tak apa. Okay. You masuk kepada pergi kat slide sampling techniques. Ni ada. Okay, boleh baca macam. Baca. Sampling. Ya, madam ada.
Sampling techniques, methods to select sample from population. Random sampling, random sampling, probability sampling. Every element in the population has an equal chance to be selected as sample. There are 5 methods. Kejap ya. Okey, kejap. Sebelum tu kena clear, sampling technique ni sebenarnya can be divided into 2. Okay, the first one is Random sampling. Random sampling. Second one, cuba you tengok slide lain tu. Yang pertama, random sampling. Kemudian yang kedua, Non-random sampling. Non-random sampling. Ada dua sebenarnya, big division dia. First, random sampling. So yang akan kita concentrate random sampling lah. Kalau non-random nanti kita sebut macam tu je lah. Macam tu. Okay. Hari ni kita concentrate random sampling. Okay. Apa maksud random tu? Yang Hajar baca tadi. Apa maksud random? Random. Baca. Every element in the population has an equal chance to be selected as sample. There are 5 methods to be used. Depends on the characteristics of the population defined by the researchers. Apa sebut yang pertama apa? Simple random sampling, systematic random sampling, SYRS. Okey, pergi yang pertama dulu Okey, kejap. Okey. Kejap. Daripada 5 tu, sebenarnya kita boleh bahagikan dia lagi kepada 2 kategori. Yang pertama ialah simple random dengan systematic. Yang kedua, kategori yang kedua ialah cluster. Sorry, saya sebut stratified dulu. Stratified and cluster. Cluster tu sebenarnya boleh di-enhancekan kepada multi-stage. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada you nak pakai yang mana? It depends on the characteristics of the population. Apa saya sebut kat situ? Yang mana dekat bahagian random sampling punya definition ke? Mungkin you boleh pergi dekat simple random sampling. These 2 methods can be used if the researchers assume all population elements are of the same characteristic is not divided according to several groups. Okey. Dekat sini pun ada dekat slide sekarang ni, current slide ni, dekat current slide kan ada simple random sampling and systematic sampling tu. Baca Hajar. Okay. Both methods can be used for homogeneous population. These 2 methods can be used if the researchers assume all population elements are of the same characteristics in bracket is not divided according to several groups. Betul. Tengok contoh. Baru kita pergi kepada cuba you pergi kepada simple random sampling tu. Simple random, okay. Simple random sampling. Sampling frame must be available. Yeah. Okay, next. 2 methods can be. Kejap. Okay. Hajar, you baca example tu dulu. Example 2 ni ke, madam? Ya, betul. Example 2, a group of researchers plan to survey the satisfaction level on the facilities provided at Kara Classroom among all 700 BA114 students in UiTMT. Due to the time constraint, they decided. Okay. Hajar, cukup. Jadi sekarang Hajar. Ya. Hajar dan semua you all sekarang ni kena concentrate dekat population. Bila you baca soalan, you kena identify mana population. Okay, what is the population here? 700 BA114 students. All 700 BA114 students kan?
Or are they divided into several groups? Soalan tu. The students can be divided into blah blah blah. Ada tak disebut? Tak ada. Ada. Jadi bila tak ada, maksudnya dekat sini kita kata the researchers assume they are of the same characteristics. Maksudnya researcher tu siapa? Kita ni lah. You all lah kalau nanti nak buat survey. Faham tak? Jadi kalau you buat statement macam ni je, kita boleh kata you assume population ini homogeneous. Homogeneous maksudnya sama jenis. Faham tak? Sama ke tak sama, siapa yang tentukan? Kalau dalam contoh final exam soalan lah. Kalau you buat research nanti you all macam mana you define population you tu? Faham Faham. Cuba tengok example dekat stratified. Jadi kita tengok dulu Cuba tengok example dekat stratified. Ni systematic. Ni example 4 kan madam? Sebenarnya example yang sama. Cuba tengok cara macam mana saya explain dia punya population tu. Cuba you baca aja. A group of researchers plan to survey the satisfaction level on the facilities provided at Kara Classroom among all BA114 students in UiTMT, which consists of 300 male and 400 female. Nampak tak? Benda yang sama kan? Benda yang sama. Maknanya population yang sama tadi BA114 students, tapi dekat sini saya elaborate further. Saya kata they are divided into 300 men and 400 female. Betul tak saya sebut tu? Betul. 300 male and 400 female. Faham tak? Macam tu. Ada lagi classificationnya. Maksudnya sekarang kalau saya tanya you, are they homogeneous or are they heterogeneous? Heterogeneous. Why? Sebab ada lelaki perempuan. Yeah. They can be divided into male and female. Ada grup-grup tu. Faham? Faham begitu juga. Cuba you tengok pula kalau example yang melibatkan cluster. Example 4 tak? Example selepas ni. Cluster. This one. Saya baca A group of researchers plan to survey the satisfaction level on the facilities provided at Kara Classroom among all BA114 students in UiTMT, which consists of 10 classes. Macam tu kan? Jadi sekarang you tengok. Sama juga population yang sama. Yang all BA114 students tadi. Tapi dekat sini, are they homogeneous or are they heterogeneous? Heterogeneous. Why heterogeneous? Sebab dia bagi kelas. Dia ada kan. Dekat sini, the students can be divided into 10 different classes. Tu. Ada sudah jadi heterogeneous. Faham Faham? Itu sekarang ni saya hanya nak beritahu you apa maksud homogeneous, apa maksud heterogeneous. Homogeneous tu kalau you tak ada elaborate dia lebih-lebih lah, beritahu secara general macam tu je. Faham Faham? Okay. Kalau tak ada elaborate apa-apa je secara general macam tu je, you boleh guna teknik apa? What sampling technique to be used? Random. What sampling technique to be used? Tadi kita balik kepada first slide dekat sampling technique tadi. First slide of sampling technique. Okay, what technique to be used?
Internet survey. Ha? Internet survey apa pula? La ilaha illallah. Internet survey tu apa yang oi? Internet survey tu apa? Buat Method. Method method of Collection collection method data. kan? Hmm. Habislah uang sekali hangpa. La ilaha illallah. Tu method of data collection. Kena fokus, masuk landasan. Dia memang teknikal sikit ni. Kena ingat. Sebut balik bila saya tanya sampling method ni maksudnya apa? Sampling methods. Methods to select sample from population. Sebab sekarang kalau you ingat balik saya punya step dekat nak conduct research tu kan. Ingat tak? Ada title, lepas tu kena buat objektif, kan? Ingat tak? Ni madam, ingat. Nak tunjuk balik. Tu, ingat kan? Tu. Lepas tu dah dapat objektif, kena convert dia kepada questionnaire, kan? Betul tak? Betul. Kemudian method ialah sampling technique. Maksudnya macam mana cara you nak pilih sampel. Inilah sekarang ni kita. Macam mana? How to select sample. Faham Faham. How to select sample tadi ada berapa saya kata? Yang besar. Oh, yang besar dia dua. Apa yang dua? Simple random sampling, systematic random sampling. Alah, yang besar dua tu ialah random sampling. Dengan Dengan random sampling. random. Orang kena jelas dulu dia punya tu dia punya classification tu. Jelas tak? Random dan random tu. Yang tu dulu. So kita memang akan fokus kepada yang random. Yang random. Saya dah kata kita akan fokus banyak kepada yang random lah. Kena pastikan yang random ni difahami sepenuhnya. Random dulu yang random. Beres kan? Beres. Okay. Yang random ni. Okay, yang random ada berapa tadi saya kata? 5 methods. 5 methods. Apa dia? Cuba sebut. Simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster sampling and multi-stage sampling. So tadi saya kata macam mana kita nak tahu yang mana nak guna, tengok kepada apa tadi saya kata? Characteristics. Characteristics of the population. Sama ada dia homogeneous. Homogeneous atau heterogeneous. Ataupun heterogeneous. Kalau homogeneous boleh pakai apa? Boleh pakai teknik apa? Simple random sampling. Simple random sampling. Dengan systematic random sampling. Yes, very good. Ada nota saya kat situ kan? Kalau you punya population tu homogeneous. Apa maksud homogeneous tadi? Macam dia general. Semua sama. Cannot be divided into groups kan? Betul tak? Betul. What? Itu maksud homogeneous. Jadi kalau dia homogeneous boleh guna apa? Simple random sampling. Systematic random sampling. Dengan systematic random sampling. Biar jelas yang tu dulu. Dah jelas? Jelas. Sekarang kita akan pergi kepada secara detail macam mana how to conduct simple random sampling. Okey, tengok example tadi balik semula. Example 2 kan? Okey, yang pertama apa? Okey, yang pertama soalan teruskan madam. Bukan, maksud saya macam mana nak Okey. conduct
simple random sampling ni. Yang pertama kena Tu yang two methods tu kan madam? Two methods can be used. pertama kena ada Yang pertama, sampling frame kan. apa Meda tak suara Meda tak jelas. Suara saya tak jelas pula. Dia macam terputus-putus, lepas tu dengar suara hujan. Hujan? Tak ada hujan. Bunyi dia macam bunyi hujan. Cuaca kat sini sangat terang benderang. Ada hujan. Saya ingat kat sana hujan. Dengar tak? Yang ni dengar. Dengar Allah. Okey, jadi yang pertama saya sebut kat situ, dia kena ada apa? Sampling frame. Di bawah simple random. You punya slide tu yang pertama dekat slide tu. Yang pertama kena ada sampling frame must be available. Kena ada sampling frame. Apa maksud sampling frame tadi? List of Population. List of all population. Jadi kalau dekat sini, example tu, population element you. Students. How many? 700. Jadi first you kena ada list of all 700 students. You kena ada lah, boleh dapat daripada GA kan? Betul tak? Boleh dapat daripada GA, boleh dapat daripada TPP ke. Maknanya kena ada list di senarai. Nombor 1 siapa sampai kepada nombor 700 tu siapa sebenarnya. Faham? Itu kita panggil apa? Kita panggil apa tu? Sampling frame. Madam, okey. Ya. Dengar tak? Saya dah dengar. Dengar. Madam. Ya, aduh. Sebab suara madam kadang-kadang dengar, lepas tu dia jadi macam tersangkut-sangkut. Macam tu. Boleh dengar tak? Yang ni dengar dah. Boleh madam. Jelas? Dengar jelas? Jelas. Jelas. Okey. So, yang pertama kena ada sampling frame. Boleh dengar? Boleh. Okay, next. Next. Mana slide? Saya tak nampak slide. Two methods can be used to randomly select n elements where n is the sample size. 1. Lucky draw method. 2. Random numbers. Okey, sekejap you Hajar. Okey. Sebelum tu tadi kan, kita kan sekarang masuk dalam random teknik. Tadi ada definition of random tadi kan? First slide. Apa maksud random tadi? Every element in the population has an equal chance to be selected as sample. Apa maksud tu? Maksudnya tadi contoh yang tadi kan, you ada 700 students. Boleh dengar suara saya? Jelas? Dengar jelas. Jadi tadi kita ada 700 students. Kalau kita nak every student has the same chance to be selected, macam mana caranya? Random tu maksudnya macam mana biasanya? Kalau ada 700 students nak pilih dengan cara macam mana supaya semua orang ada peluang yang sama untuk terpilih? Bagaimana caranya? Yang you biasa buat? Lucky draw. Lucky draw kan? Lucky draw kan? Macam mana lucky draw tu? Bagi seorang-seorang nombor, lepas tu nanti pilih. You tulis nombor 1 sampai 700 kan? Betul kan? Kemudian letak dalam box, betul tak? Lepas tu ambil cabut satu nombor. Kalau you nak 140 students, you cabutlah 140 number tu. Betul tak? Kemudian you kena tally lah tengok nombor 1 tu siapa. Sebab tu you kena ada sampling frame. Faham? Faham. Macam tu lah.
Itu satu cara guna lucky draw. Satu lagi ialah you boleh guna Random numbers. random number. Yang ni kita saya Metaboard. yang ni kena ada random number lah. Tapi saya tak akan sebut lah. Sebab biasanya untuk you jawab soalan exam ataupun you nak buat report project you, cukup dengan lucky draw. Explain by using lucky draw. Sebab ni semua orang faham kan? Faham? Macam tu lah. So ini yang paling senang lah. Paling simple. Bunyi macam tukang je, ada yang menukang kat situ lah. Ke ada yang masak kongkeng-kongkeng kat dapur. Aduh, hai. Macam tu lah. Kan, jelas? Jelas. Okey, tengok detail dia. Detail. Kita baca detail dia. Detail dia. Yang kat sini ke slide ni? Detail dia macam mana nak pilih sampel tadi lah. Lucky draw, using lucky draw. Ini kan. Using lucky draw, use this in your project report. Write the numbers 1 until 700 on a small slip of paper and deposit all the slips in a box. The first selection is made by drawing a slip out of the box without looking at it. This process is repeated until the sample size of 140 is chosen. Faham macam yang saya kata tadi lah kan? Buat ayat macam mana pun maksudnya macam tu lah. Itu maknanya how to select sample by using apa ni? Lucky draw. Using lucky. Method to select sample ni namanya apa? Random sampling. Simple random sampling kan? Apa namanya? Lucky draw method. Salah. Kena jelas dekat sini. Method sampling method ni namanya simple random sampling. Apa benda? Sampling ni namanya ialah apa? Simple random sampling. Yang lucky draw tu function dia ialah to make sure that it is random. Random tu maksudnya to make sure that every element has an equal chance to be selected. Nak pastikan dia fair tu. Faham tak? Itu je tu lucky draw. You jangan kata sampling method you lucky draw. It is very wrong. Lucky draw bukan sampling method. Dia hanyalah teknik teknik untuk pastikan pemilihan you tu random. Jadi maknanya lucky draw ni kena ada dekat setiap random method lah. Tak apa. Kita proceed dulu. Jadi selesailah kita bahagian simple random sampling ni Okay. Boleh faham Boleh. Okay. Semua orang boleh ke? Saya dengar suara Hajar je ni. Boleh. Suara lain? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, next. Okay, yang kedua ni apa nama method kita? Sampling method kita. Systematic random sampling. Systematic random sampling. Bila masa kita boleh guna systematic random sampling? Dia punya population dia kena? Must be? Available. Apa benda must be available ni? Saya kata population dia must be. Tadi saya katakan nak pilih sampling method mana, dia depends kepada characteristics of the population. Homogeneous. Yes. Your population must be Homogeneous. Sama seperti simple. Ya, simple. Sebut biar habis. Simple Random sampling. Seperti simple random sampling. Characteristics of the population dia mestilah homogeneous. Sebab tu saya gunakan benda yang contoh yang sama macam tadi lah. Faham tak? Tengok example. Example 3.
Based on EG1, discuss how the sample is selected using Salah. systematic. Ya, bukan EG1, EG2 lah kan? Betul tak? Ya, salah. Minta maaf lah. Benda-benda macam ni salah tu je betul-betul punya. Okay. Benda macam yang saya kata ni mungkin salah ada typing error dan sebagainya. Maksudnya ini dah example 2 tadi kan? Yang simple random sampling tadi kan? Jadi kita gunakan sama lah sebab saya kata tadi dia punya population tu masih lagi yang sama, homogeneous tu. Jadi macam mana pula cara kita nak select sample now by using systematic sampling. Okey, macam mana caranya? Yang pertama kena ada juga Sampling frame. Sampling frame. List tu mesti ada. Sampling frame kena ada. Beres. Lepas tu terusnya Identify the population size and sample size. So based on the example tadi, berapa population size? 700. Yeah, 700. Berapa sample size? 140. 140. 140. So population size tu kita punya simbol dia apa? N besar untuk population, N untuk sample. And small n untuk sample size. Beres lah. Tu kena jelas dulu. Capital N dia 700, small n dia 140. Betul tak? Kemudian yang kedua. Obtain the range K by dividing the population size by the sample size. Sampling interval K equals to N besar per N kecil. Jadi N besar tadi berapa? 700. You bahagi dengan N kecil berapa? 140. Ya, kita dapat berapa? 5. Dapat 5 kan? So apa makna 5 itu? Elements. Itu maknanya out of every 5 students, 5 kan? Every 5 students you will select one. Maksudnya kalau setiap 5 orang kita pilih seorang. Akhirnya berapa semua sekali? 140. 140 lah kan? Every 5 select one. Every 5 select one. Sampai ke yang ke-700 insya-Allah you akan pilih altogether 140 students. Macam mana cara nak pilih secara detail tu? Step seterusnya. Okay, randomly select one element from the first K elements in the list using SRS. Suppose the rth element is selected. Tu you baca nota secara general kan? So kat sini kena tengoklah application dekat example ni So application dekat sini tadi tengok dia punya step 2 tu tadi dia punya K 5 kan? Betul. So step 3 dia apa? Dia kata randomly select a number between 1 and 5 using SRS. Let's say kena apply untuk example ni lah. K dia 5 kan? So between 1 to 5 tu you select one number at random. Faham. Jadi bila kita sebut one number at random tadi, at random. Kena pakai apa random? Lucky draw. Yes, very good. Maksudnya to select number 1 up to one number from 1 to 5. Bila saya sebut random, mestilah dalam kepala you ni by using lucky draw. By using lucky draw. Maknanya macam mana tu? Macam kena buat kotak kena tulis lah maksudnya kan. Tulis number 1. Number 5. Ya, you buat catatan sikit lah So you write number 1 up to number 5. Put in a box. Kemudian keluarkan satu number kan? Betul tak? Betul. Keluarkan satu number. So let's say the number chosen, katakanlah number tu number berapa? Number 2 is selected. Katakan number 2. Tak semesti number tu. You boleh buat lah. You boleh lah. Let's say number berapa pun. Yang penting number tu must be between 1 up to 5.
5. Jangan pula you kata, let's say number 6 was chosen. Haru biru lah namanya. Betul tak? Betul. Jadi kena fokus apa yang you buat. Kena betul-betul faham. So you pilih satu number. Let's say kat sini saya beri contoh nombor berapa? 1 and until 5, lepas tu number 2 is selected. Let's say number 2 is selected. Kata kalau nombor yang you ambil daripada tu number 2. So you punya selected sample tu akan jadi first mestilah number 2. Second dia adalah second tu you tak perlu dah pilih secara random. Maksudnya you tak perlulah ambil nombor dalam tu. Ia systematically chosen. Maksudnya macam mana? 2 plus akan jadi nombor number 4. 2 plus 5 jadi number 4 macam mana? Saya ingat nombor ni. Baca nombor 4. Sebab nombor 4 dah tunjuk. Step number 4 kan? Okay, 2 plus jadi? 7. Plus another 5 jadi? 12. Plus another 5 jadi? 17 dan seterusnya lah. Dan yang paling penting ialah you kena sebut dekat situ yang terakhir, nombor terakhir yang terpilih. Nombor berapa? 697. Macam mana dapat 697 tu? You kena tahu dekat sini, maknanya you kena tahu the last 5 numbers. Kena tahulah yang terakhir ialah nombor berapa population sample you. Population list you. 700. 700. Jangan kata 140 pula. Kan sebab you kena pilih di kalangan 700 tu kan. So nombor terakhir ialah nombor 700. So the last 5 numbers are what is the last 5 numbers? Nombor 695. 695 ke? Lepas tu dia tolak 2. Jadi 696. 696 kan? Betul tak? Bilang satu-satu. Maksudnya 700 tu termasuk madam? Ya. Daripada 696, 697, 698, 699, 700. Itu ialah the 5 last number. Betul tak? Betul. Macam. Jadi you kena ambil yang ni ambil yang kedua. Yang kedua. Betul. Yang kedua nombor berapa? 697. Sebab itulah student terakhir yang terpilih dekat sini ialah student yang numbernya 697. Faham? Faham. Jadi all together bermula daripada student nombor 2 sampai kepada student 697 tu, berapa orang semua sekali tu? 140. Yes, 140. Maksudnya dekat sini kan, you pilih at random tu hanya satu nombor saja. Tak macam tadi lah. Tadi you pilih semua 140 tu, pilih at random, ambil satu-satu dalam tu kan. Yang ni tidak. You pilih hanya satu nombor saja, from 1 to 5. Pilih satu. Yang kedua, iaitu nombor yang kedua. Lepas tu you kena pilih student selepas tu secara sistematik. Macam mana maksud secara sistematik tu? Plus je, 5. Faham Jelas? Madam, kalau contohnya dia punya sampling interval dia 7, so 2 tambah 7 lah. Mana boleh jadi 7? Hajar. Tak, maksud saya macam contoh kan contoh yang untuk nombor 2 tu kan, kalau ni soalan lain, kalau dia bahagi tu dapat jawapan 7, so nanti 2 tu kena tambah 7. Kalau you bahagi dapat 7, you kena pilih dulu nombor tu. Antara 1 ke 7 tu dapat nombor berapa? Contoh kalau dapat 2 juga, maksudnya 2 tu kena untuk next 2 tambah 7. Ya, betul. Okey. Betul. Sangat betul. Okey. Jelas ya semua orang? Jelas. Jelas madam. Ya. Jelas madam. Ya. Teruskan. Number Jadi itulah caranya macam mana you pilih sampel dengan cara sistematik.
Beres Beres. Macam tu. Okay, next. Next. Kelas you semua hadir ya Hajar? Seorang je. Amin dia tak masuk lagi. Amin yang mana? Yang kerja tu ke? Ya betul. Oh, yang kerja tu. Oh. Tak apalah, dia seorang je kan? Yang lain datang. Yang hadir. Yang kata nak belajar, mohon belajar secara PJJ tu ke? Ya betul. Okey. Tak apalah. Kita sambut masuk stratified ke madam? Ya. Okay. Stratified random sampling applicable for heterogeneous has different characteristics population that is categorized or grouped such as according to gender, races, etc. Jadi yang ni macam saya kata tadi kan. Kalau homogeneous tadi sesuai untuk homogeneous untuk what sampling simple random sampling dengan systematic Very random sampling. Okay, very good. So sekarang kita nak tengok pula untuk heterogeneous population. Heterogeneous dia ada dua karakteristik lah, kita tengok yang ni. Kalau untuk stratified, you kena bahagikan population you tu, contohnya according to, saya beri contoh kat sini apa? Gender, races. Kalau you tengok gender, races ni kan, tengok baca saya punya example. Contoh. If population is divided according to gender, male, female, to be fair, the selection of sample must be considered all two groups, male, female, proportionately, as male and female are of different characteristics. Maknanya dekat sini kan, kalau you bahagikan population you tu kepada male and female, jadi nak pilih sampel, mestilah pilih male dengan female tu proportionately maksudnya according to proportion lah. Kalau male tu ramai, mestilah kalau female tu ramai, mestilah ambil lebih ramai di kalangan perempuan lah, tak boleh ambil sama banyak. Logik tak? Logik. Sebab male lain, female lain. Jadi bila you nak pilih sampel, you kena pilih tu according to different characteristics tu proportionately. Faham Faham. Macam tu. Macam tu lah. Jadi tengok contoh saya bagi. Yang baca karakteristik ni ke madam? Boleh nak baca. Bacalah. Baca. Characteristics of the group. First, elements in each stratum or group are homogeneous. Group male or female itself, they are of the same characteristics. Number 2, elements between the strata or groups are heterogeneous. Between group male and female has different characteristics. Okay, jadi sekarang you faham tak? Tak apa dah, saya explain. Jadi macam ni, kita dalam group male. Male tu dalam tu semuanya male, kan? Bila male, di group male ni dia dah jadi homogeneous ke heterogeneous? Homogeneous lah, male semua kat dalam tu kan? Jadi macam mana nak pilih male student ni, nak pilih sampel di kalangan male student ni, kalau dia dah jadi homogeneous, you boleh pakai? Simple sampling. You boleh pakai simple random. You boleh pakai simple random atau systematic lah. Sebab dia sekarang homogeneous dalam tu kan? Betul tak? Betul. Begitu jadi tapi kalau you tengok karakteristik antara ini male, group A ni male, group B ni female, mereka tu sama tak? Tak sama. Tak sama kan? Berbeza. Ini male, ini female. Jadi kalau nak pilih sampel, you patut pilih daripada dua-dua group ke you boleh pilih satu je? Satu je. Kena involve male and female both ataupun alah tak payah pilih semualah, pilih satu dah lah. Kena dua-dua. Sebab apa? Sebab dia different dua-dua tu berbeza kan? Dua-dua tu berbeza.
Jadi untuk stratified ni, untuk stratified, bila nak pilih sampel, you kena involve all groups. Involve all groups proportionately. Gitu. Faham Faham. Dia logik je logik. Benda ni logik. Okey, tengok example saya. Nak baca ke, madam? Ya. Soalan dia. A group of researchers plan to survey the satisfaction level on the facilities provided at Kara Classroom among all BA 114 students in UiTMT, which consists of 300 male and 400 female. Due to the time constraint, they decided to survey only 140 students, state the population on the sample for the survey, and then discuss how they would select the sample by using stratified random sampling. Okay, you tengok table tu you tengok table tadi, you jelas dah saya explain tadi kan. You tengok male population dia ada berapa? 300. 300 berapa? 300. Male ada 300. Dia nak pilih berapa? Tak tahu. 100. Sekejap. Sabar. Okay, sekejap. Dia punya case ni kat sini ialah male ada semua sekali 300. Female ada berapa? 400. Total? 700. Total dia? 700. Jadi yang perlu ada dekat sini ialah, dekat dalam soalan ialah you perlu ada sample size. Sample size berapa? Sample size mesti sebut dalam soalan. 140 tadi kan? 140. Hajar highlightkan. Cuba bulatkan 140 tu yang diberi cuba highlightkan figure yang diberi. Figure yang diberi ialah 300. Bukan, dekat table. Oh, dekat table. Dekat table tu. Yang tu diberi. Maknanya total pun you boleh kira lah. Yang diberi, you highlight kuning semua. Dan juga 700 tu pun highlight sekali. Dan 140. Yang tu, semua figure tu mesti diberi dalam soalan. Total tu kalau tak beri pun you boleh total sendirilah kan. Betul. Jadi apa yang you kena buat sekarang ialah you kena kira you have to calculate number of sample from male and number of sample from female. Yang tu kena kira proportionately. Macam mana kita nak kira proportionately? You belajar kat sekolah dulu. Ikut proportion. Macam mana caranya? Ratio. Macam mana ratio? Macam mana caranya? Nak pilih male. Kalau male tu 300, kena perkan dengan yang total semua. Lepas tu kena darab dengan yang berapa yang kita nak tu. Yang kita nak. Logik kan? Semua orang boleh fikir logik tak? Boleh. Yang tu you kena kira Kena kira sendiri. Kena kira tu berapa dulu. So dapat berapa? 300 over 700 times 140. Dapat berapa? 60. 60. Betul tak figure yang saya tulis kat situ tu? Betul. Itulah male. Female pula? 400 divide by 700 times 140 equals to 80. 80. Maksudnya kena pilih nanti 60 tadi 60 male and 80 female, betul? Biar adil, biar fair. Macam tu. Macam tu. So how to select? Kisah seterusnya ialah how to select 60 out of 300 and 80 out of 400. Macam mana nak pilih tu? Guna SRS. SRS atau SYRS. Systematic. Sebab setiap satu tu dia dah homogeneous kan? Saya sebut dah tadi kan? Begitu. Boleh faham? Boleh. Boleh faham. Jadi bagi contoh sikit lah. Ada saya bagi contoh kat situ. For example, how to choose. How to choose 60 male out of
300. Sikit lah. Cerita sikit tu. Baca Hajar. To choose 60 male out of 300 if SRS using lucky draw is applied. Numbers 100 until 300 are written on a small slip of paper and deposit all the slips in a box. The first selection is made by drawing a slip out of the box without looking at it. The selection is repeated until 60 male students are chosen. Repeat the same process to select 80 female students out of 400. Okay, yang repeat tu boleh tak saya nak suruh you ayatkan dia? Gunakan ayat, contoh ayat yang saya bagi tu. Cuba you buat how to select 80 out of 400. To choose 80 female out of 400 if using SRS lucky draw is applied. Numbers 1 until 400 are written on a slip of paper and deposit all the slips in a box. The first selection is made by drawing a slip out of the box without looking at it. The selection is repeated until 18 female students are chosen. Macam tu lah. Faham Faham. Madam. Begitulah. Contohlah kalau saya tak ikut sebiji-sebiji yang macam yang small slip of paper and deposit tu, kalau saya buat ayat boleh, sendiri tak ada. Boleh, tapi maksudnya sama. Maksudnya sama benda tu contohnya nombor daripada 1 sampai 300 tu kena sebut lah. Jangan pula sebut, kadang-kadang dia sebut 1 sampai 60. Abu biru lah nak pilih 60 tapi 1 dah sampai 60. Memang nampak tak? Ke laut lah. Faham tak? Faham. Okay, beres. Jadi kita dah habis. Berapa? Dah habis. Sampai stratified. Okay, saya nak tanya, kuliah you minggu ni pack tak dalam minggu ni? Sekejap nak tengok. Hari ni pack. Kalau nak kata tak terlalu, kalau Rabu pun boleh kata hari Khamis. Hari Khamis ada satu kelas sahaja. Tapi itulah kelas tu ada yang sebab kalau boleh saya nak awal-awal ni Sebab Khamis tu kita orang ada banyak jugalah masa. Satu kelas tu cuma 10 suku sampai 12.5 je. Yang lain tu tak ada kelas hari Khamis. Itulah sebab saya kalau boleh kan saya nak combinekan semua lah. Dan nak buat kelas macam tu. Tapi itulah sebab kelas lagi satu tak ada kat sini, tak boleh nak bincang kan. Kalau kelas saya itulah Khamis lah banyak yang free. Tapi tak tahulah kelas lain macam mana. Itulah macam sen lepas pun saya buat macam ni. Kelas saya awal-awal ni memang saya speed awal-awal ni. Sebab memang di hujung nanti memang you akan sempat bernafas. Betul tak? Betul. Pengalaman saya gitu harap. Atau macam benda. Sebab tu kalau boleh saya nak kuliah kita ni lebih awal. Banyak benda nanti nak buat Nak bincang projek lah, itulah inilah. Aduh, hai. Atau kalau kita buat hari minggu ke, you boleh ke? Saya kena minta persetujuan majoriti kelas juga. Itulah kan. Sebab mungkin dalam seminggu minggu 1 hingga minggu 2 je ni lepas tu tak adalah sebab saya nak ni bukanlah tiap-tiap minggu macam ni. Mungkin sekali ni je ke. Nanti nak tanya macam tu lah. Sebab ingatkan nak habis tak boleh nak habis ni Kan. Saya okey je. Orang lain macam mana dalam kelas ni? Sanggup ke korbankan hari minggu ke contohnya? Kalau kita boleh dapat biasanya macam saya lepas saya book kelas pukul 2.30 tu. Jadi yang ataupun kalau tak pun kita buat lepas asar ke sekejap lah. Madam bagi saya pagi kot.
Macam pagi tu kita orang pun tak adalah nak pergi mana pun. Mesti ada duduk rumah je. Selalu petang lah ada nak keluar ke apa. Oh, kejap. Itu you all. Itu you all. Sebab bila macam ni kan, bila infoh banyak kelas, di pagi ni biasanya orang ada kelas. Tapi kalau you tak kisah, kita boleh buat hari Minggu. Boleh je madam. Nanti kita Madam tanyalah dulu kelas lain. Macam kita orang tak kisah pagi ke petang. Kalau diorang kata diorang okey pagi, on je lah pagi. macam tu lah. Okey, tak apa. Cuma saya sebut sikit lah dekat sini. Kita dah habis ni. Sekejap. Kalau saya nak sambung sikit lagi boleh Hajar? Boleh madam. Kat mana madam? Okey, dah habis dah bahagian stratified. Kita pergi kepada cluster. Sekejap ya. On ni. Okey. Ya, cluster. Cluster sampling applicable for a population that is divided into several homogeneous or similar clusters. Elements in each cluster are heterogeneous. In this way, selection of sample may consider only a few clusters, doesn't have to involve all clusters groups, since elements in each cluster already represents variety of characteristics in the population. Okey, ada contoh saya bagi. Kita tengok contoh yang saya gariskan tu Sekejap, yang bergaris bawah tu tadi. Ni. Apa saya sebut tu? Yang cluster sample requires tu ke? Ya. Okey. Kejap, ada saya bagi contoh. Ada tak saya bagi ni? Tu bukan, yang merah. Yang merah. How to use cluster sample. Okay. A population is divided into clusters such as according to classes, buildings or blocks, states, districts, village, etc. Sambung ke lagi madam? Contoh bolehlah sambung belakang tu Element. Jadi kat sini kalau you tengok kan, elements in each cluster tu are heterogeneous. Contoh tadi kalau kita ambil dalam konteks you lah kan. Saya ambil tadi contoh kalau tengok contoh tu, tengok contoh Hajar. Ni ke yang example. Ya. Student tadi kan. Student, kita dah tengok tadi student tu 700 students tu are divided into 10 classes, right? Kan? Betul. Population tu kan. Kita tengok dalam setiap kelas tu mereka student tu sama ke ataupun berbeza-beza? Berbeza-beza. Dalam kelas A tu macam-macam orang ada kan? Betul. There are various characteristics in each class. Betul tak? Betul. Jadi kalau macam ni kan, bila you bagi ikut kelas, bila nak pilih sampel tak perlulah you pilih semua kelas daripada A sampai E, A sampai F contohnya, A sampai 10 kelas tu tak perlulah pilih semua. Pilih satu atau dua kelas sahaja. Faham tak? Faham. Sebab apa? Pilih satu pun macam-macam ada dalam tu. Faham? Kan? Itulah. Itu perbezaan antara stratified dengan cluster. Boleh nampak beza tak? Boleh. Tadi kalau you tengok male dengan female. Male lain, female lain. Kena pilih dua-dua lah, tak boleh. Kalau ada banyak pun contohnya race. Ada Malay, ada Chinese, ada Indian. Kena pilih semua sebab mereka tu berbeza-beza. Tapi kalau kelas lain, ada kelas A sampai kelas I contohnya. Tak perlu pilih semua kelas. Sebab dalam satu kelas tu pun macam-macam ada. Jelas Jelas. Begitu. Jadi tengok balik daripada dia punya ni tadi Hajar. Dia punya balik kepada how to select tu. Okay. Elements in each cluster, let's say village are heterogeneous. There are variety of characteristics in the village. Number 2. Then a few clusters are randomly selected. All elements in the selected clusters are surveyed.
Jadi dekat sini kan. Dekat sini apa yang you perlu buat ialah contohnya kalau soalan contoh yang saya bagi tadi kelas tu, apa yang you perlu buat ialah you kena ada list of clusters. Cuba baca yang saya gariskan tu. Cluster sampling requires list of clusters instead of sampling frame since selection of sample is done cluster by cluster instead of element. Ya. By Ayat. previous sampling methods. Jadi kalau sebelum ni kan, kalau saya lupa nak sebut tadi. Saya lupa nak sebut dekat stratified tadi. Dekat stratified tu you kena ada two sampling frame lah, two different sampling frame. Contohnya nak pilih male dengan female kan. Kena ada satu sampling frame untuk male, satu sampling frame untuk female. Baru boleh pilih kan. Baru boleh pakai lucky draw untuk dua-dua tu. Betul tak? Betul. Dekat sini, dekat cluster, kita tak perlu ada sampling frame. Sebab apa sampling frame tadi? Sampling frame ni ialah list of all student. Tak perlulah ada list student daripada 1 sampai 700 kat sini. Yang you perlu ada hanyalah list of clusters. Clusters itu kelas kan? You kena ada list of class daripada kelas A sampai kelas I nombor 10 kan? Tu. Ada list lah, tulis 1 sampai 10 tu kelas, and then you pilih clusters, pilih kelas at random. Maknanya dekat sini you kena pakai lucky draw tu untuk pilih clusters lah. Berapa kelas you nak, terpulang. Contohnya nak 2 out of 10 classes, contohnya you nak pilih only 2 classes. Tak perlu pilih semua. Nak pilih berapa, up to you. 2 ke, 3 ke, macam tu lah. Faham? Faham. You nak pilih 2 classes at random. So tulislah daripada nombor 1 sampai nombor 10. Letak dalam box, keluarkan 2, tengoklah kelas mana yang terpilih tu. Dan apa yang berlaku seterusnya, semua student dalam kelas yang terpilih tu, all students in the selected classes are chosen. Chosen as your sample. Faham Faham. Jelas Jelas. Begitulah. Jadi sekarang tugas you ialah tengok soalan tu. Tengok soalan, identify. Ni agaknya soalan-soalan tutorial Ni saya tak masuk lagi yang ni Tutorial ke? Saya tak masuk lagi soalan tutorial tu kita tengok itulah. Sebab kalau boleh saya nak soalan tutorial tu tengok, you mungkin boleh tengok dululah. Nanti kita bincang Contoh. Soalan berapa Hajar? You rasa nak ni? 17. 17. Yeah. Okay. What sampling method should be used? They are 17. Stratified. Sebab apa? Sebab dia ada mention 60 of them are male and the rest are female. So dia categorized. Okay, tak apa. Lagi-lagi saya nak you identify itu je dulu. Okay, next. Soalan seterusnya Hajar. Number 18 rasanya boleh. Tengok population dia. Tengok population tu. Population dia siapa kat sini? 3,000 names of telephone subscribers. Bukan names. Names tu dah jadi list kan? Dekat sini ialah 3,000 subscribers. Telephone subscribers. 3,000 subscribers. Okay, are they homogeneous or are they heterogeneous? Homogeneous. Ada tak dia sebut bahagi kepada grup-grup? Tak ada kan? Dia homogeneous. So kalau homogeneous boleh pakai teknik apa? SRS dengan SYRS.
Okay. Jadi dekat sini dia sebut tu. Simple. Dia minta you gunakan systematic sampling. Sesuai tak guna systematic sampling? Soalan A tu. Sesuai je. Sesuai. Sebab apa? Sebab dia punya population adalah homogeneous. Yes, very good. Okay, seterusnya. Okay, Soalan seterusnya. 19. Tapi yang ini dia 20. Okay. Conducting study to investigate the relationship between level of stress. Yang ini cluster. No. Yang ni kan dia bagi kepada berapa kumpulan tu? 3. 1, 2, 3, 4. Berapa kumpulan? 4. According to program. According to program. Setiap program tu sama tak? Tak. Tak sama. Kalau nak pilih sampel kena pilih daripada semua ke ataupun pilih satu je cukup? Pilih 1 atau 2 pun cukup. 1 pun cukup. Hara atas dunia. Aduh, kalau dia berbeza-beza, you kena pilih 1. Okay, computer science dengan statistik sama tak? Lain. Kalau nak pilih sampel, kena pilih semua ke ataupun tak nak pilih computer science je lah. Aci tak? Tak. Jadi kena involve Semua. Involve semua. Jadi ini ialah stratified. Stratified. It ialah stratified. Okay, saya bagi hint ya. Bila soalan tu bagi number of students, number of respondents daripada setiap group tu, mesti stratified. Mesti stratified kalau macam tu. Sebab maknanya memang you kena kira sample size for each group. Kalau dia bagi je, kat sini dia bagi computer science ada berapa tu tak nampak saya. Dia 200, bagi maknanya dia bagi 265 dan seterusnya. Dia bagi Yang ni memang stratified. Biasanya kalau cluster dia tak perlu bagi pun. Sebab kita tak payah pilih satu-satu macam tu kan. Kita pilih grup dan semua yang ada dalam grup tu terpilih. Nampak tak dia kan? Macam tu ya Hajar. Okay. So selamatlah menengok-nengok dulu sendiri. Tu saya rasa kita memang perlukan sikitlah, paling-paling tidak sejam paling-paling tidak sejam. Nanti kita bincang kat dalam grup ya Hajar. Okay. Madam nak kena buat soalan sampai nombor berapa? Hari tu kita berhenti sampai 15. Kalau boleh memang you kena go through nanti kita kena go through one by one. Kena fahamkan you go through dulu sendiri one by one, cuba fahamkan, nanti kita bincang. Ni kita nak bincang, nak habiskan ni lah sebenarnya. Beres Beres. Ya Hajar ya. Okay, beres Nanti saya akan tanya dalam grup tu macam mana ya. Hajar respon Okay. Pada semua kawan-kawan. Okay, beres. Okay. Nampakkan kelas kita. Okay, madam. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Terima kasih, madam. Thank you, Hajar. Terima kasih, madam.